Tahun ni je cikgu berebut nak jaga silat semenjak keluarnya filem Mak Kilau. Manusia ni ada 3 je matlamat dia dalam hidup kita. Pada mak ayah 3 je matlamat. Semua orang, pertama dia nak kebebasan, kedua dia nakkan ketenangan, ketiga dia nakkan kebahagiaan. Betul tak? Semua nak kebebasan, ketenangan, kebahagiaan. Tanyalah Puan Nik dengan Puan Zalina tu, ada je aduan sampai, aduh tak boleh tenang sikit, aduh budak buat perangai, aduh hai, kena menghadap mak ayah ni, aduh hai, tak boleh tenang. Semua nak tenang, tapi ada satu rahsia. Nak tenang, nak bebas, nak bahagia, 3-3 ni kena bagi dulu dekat orang lain, baru kita boleh dapat. Contoh, baru nak tenang kat rumah anak nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga selamat pagi, salam sejahtera kepada semua yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara yang bahagia Encik Nur Muhammad bin Syakil Hamid selaku yang dipertua PIBG SMK Seri Serdang. Begitu juga kepada puan Nik Haslinda binti Cik Hamid selaku GPK Pentadbiran dan Akademik. Begitu juga Puan Zalina selaku GPK HEM. Sampaikan salam saya kepada Puan Serina Jaafar selaku pengetua atas perkara tak dapat elakkan dia tak dapat hadir pada hari ini. Seterusnya guru-guru yang hadir pada hari ini, sudah tentulah cikgu hadir tak? Macam mana lah cikgu tak datang kan? Guru-guru Kebit Kedang, ketua bidang, guru-guru guru kanan mata pelajaran, dan begitu juga kepada yang diraikan ibu bapa, bukan anak-anak muridnya, ibu bapa yang diraikan, sebab hanya ibu bapa yang terpilih saja datang hari ini kan. Jadi kalau tak heranlah mak ayah yang datang tak berapa ramai, sebab yang terpilih, yang benar-benar terpilih lah yang dapat datang, yang lain mungkin sibuk dan sebagainya. Begitu juga guru-guru dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Saya datang dari Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Bagi menjawab pantun tu lah, dah dia bagi pantun, saya bagilah pantun. Cantik tolok pantainya landai, tambek perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Jadi hari ini tujuan kita berhimpun bukan sebab nak tengok Samsul debat sangat, tak ada kan? Malahan saya sampai tadi memang seolah-olah tidak disambut pun. Pernah berlaku mentang-mentang naik kereta kecil kan? Saya berlaku dekat Johor, cikgu tu berbaris tu. Cikgu tu berbaris sepanjang tu berbaris. Saya lalu, cikgu tu buat tak tahu je. Sampailah kat dalam tu, barulah, weh dah sampai. Baru lagi masuk dalam kan? Tapi tak apa, dah biasa. Tapi apa nak saya beritahu kepada semua hari ini, tujuan kita berhimpun adalah untuk satu matlamat, untuk kecemerlangan masa depan. Tak ada siapa yang dalam dunia ni hidup dia semua nak aku dapat lulus jadilah. Seteruk-teruk perangai pelajar dekat sini, dalam hati mesti tersimpan nak cemerlang.
saya akan share satu peristiwa yang mana menyebabkan adik-adik kena belajar. Dulu mana ada, tanyalah zaman mak ayah ni semua, tanyalah zaman Cik Nur Muhammad tu, tanyalah zaman Cikgu Nik Haslina, tanya mana ada ceramah motivasi dulu. Yang ada mak ayah sebut, kau nak jadi orang kau belajar, dia kata tu je, itu habis-habis motivasi dia tu. Kau nak jadi orang kau belajar. Kita pun terfikir, selama ni aku bukan orang apa kan. Rupanya maksud dia tu sejajar dengan apa yang Prophet Muhammad beritahu, yang non muslim pun boleh ambil. Apa dia sebut? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh bagi manfaat pada orang lain. Tu sebab hari ni kita berhimpun. Ibu bapa bervisi katanya. Ibu bapa prihatin anak-anak bervisi sekolah harmoni. Saya dulu sebelum saya jadi Syamsul Debat, saya pernah ceramah dekat satu sekolah di Kuala Lumpur. Tajuk dia Cakna Ibu Bapa Anak Berjaya. Penuh dewan masa tu. Saya terkejut, ramai betul orang datang, wahal saya tak popular pun. Kenapa ramai? Terrasalah seronoknya jadi penceramah masa tu. Rupa-rupanya hari tu siapa yang datang dapat bantuan sekolah RM100 seorang. Tu yang ramai yang datang. Aku dah perasan dah ingat sebab aku. Tapi tajuk tu saya suka. Cakna ibu bapa. Lebih kurang lah ibu bapa prihatin. Cakna ni maksudnya bahasa perkataan Pantai Timur ni, Terengganu Kelantan. Cakna ni maksudnya ambil tahu. Hari ni apa yang berlaku adalah kebanyakan ibu bapa, kecuali yang datang, jangan kecil hati dulu, nanti dulu. Kebanyakan ibu bapa ambil ringan sebab terlampau dibuai dengan kesibukan material di luar sana. Bukan cakap orang lain, termasuk yang bercakap ni. Saya baru landing di airport daripada Kuching malam tadi pukul 8 malam kan. Lepas tu ada emergency pula, keluar sampai pukul 2 pagi, balik Seremban. Pagi tadi pukul 5 dah keluar, subuh dekat area sini lah, supaya saya jenis orang Negeri Sembilan ni, dia tak boleh jam, dia boleh meninggal dalam kereta. Macam cikgu-cikgu yang orang Kelantan, Terengganu, Pahang yang dah biasa jam tu lain, 12 jam, 18 jam, you all okay. Kita orang 2 jam dalam kereta meninggal dah tu. Memang innalillah lah, seorang-seorang meninggal tu. Orang Negeri Sembilan dia tak biasa jam. Itu sebab saya keluar awal. Jadi nasib baik tak ada cikgu yang telefon. Saya memang suka kalau ada cikgu telefon, ustaz kat mana dah sekarang ni? Bukan batal ke program pagi ni? Saya akan jawab macam tu lah. Jangan, dah ramai orang dah ni. Cikgu tu mulalah pucat. Cikgu ni kau lurus sikit kan. Jadi seronok lah. Jadi bila disebutkan tentang keprihatinan ibu bapa ni penting, sebab anak-anak ni dia dalam proses membangun. Dalam proses membangun ni, mereka ni macam-macam dalam kepala dia ni kan. Dia main adapt je. Dia nak tengok mana yang paling mempengaruhi dia. Dia nampak dalam TikTok tu, dengarkanlah, dia ikut tu kan. Dia tengok dia bayangkan budak tu, mak bapak budak tu pun sama kan. Dia nampak hiburan ni, dia nampak macam dulu punk, skinhead, rock and roll, rap, tengok zaman dia. Tiba-tiba dia orang minat pula nak jadi YouTuber. Berapa ramai budak-budak ni kata dengan cikgu dia, kita orang tak minat belajar lah cikgu, kita nak jadi YouTuber. Berapa ramai cakap. Dengan mak ayah pun ada anak-anak cakap macam tu. Tapi saya jawab senangnya, saya kata boleh nak jadi YouTuber, tapi you all kena ingat, dulu zaman mak ayah dengan cikgu-cikgu ni, dulu kita ada satu zaman dulu, ada zaman chatting, MIRC kampung, chat kampung dan sebagainya. Tiba-tiba habis. Dulu masuk cyber cafe RM15 sejam, lepas tu RM10 sejam, turun RM5 sejam. Budak-budak dekat Felda curi telur ayam, curi ayam sebab nak masuk Ustaz cyber. Gila masa tu, nak main game, nak chatting, gersang nak cari pasangan masa tu. Kemudian ada Friendster pun dah habis, mamak chat kampung dah habis.
Tiba-tiba ada BlackBerry Messenger, habis dah BBM Messenger. Dulu tekan 2-3 huruf keluar bunga, tekan 3 huruf sengih macam tu. Tak sampai setahun habis BBM kan? Dan sekarang kita tengok, tiba-tiba ada Instagram, tiba-tiba ada TikTok, tiba-tiba ada YouTube. Dulu pun pernah ada YouTube, tapi YouTube tak berapa menonjol dulu pun. Hari-hari ni semua buat konten YouTube, konten YouTube. Tapi jangan terkejut, kerana YouTube ni pun juga mungkin akan berkubur, sebab ada pula perkara-perkara lain yang lebih trending pada ketika itu. Jadi kalau kita sempitkan cita-cita kita hanya nak jadi YouTuber, maka kemanalah lagi kita nak pergi kalau anda kata YouTuber dah tak relevan lagi. Itu sebab saya kata alangkah baiknya kalau kita menjadi YouTuber, dalam masa yang sama kita seorang doktor pakar. Alangkah baiknya kita menjadi seorang YouTuber, dalam masa yang sama kita seorang pengamal undang-undang. Kita seorang YouTuber, dalam masa yang sama kita seorang cikgu. Kita YouTuber, dalam masa yang sama kita merupakan seorang engineer. Kita mempunyai kepakaran profesional kita masing-masing. Cikgu-cikgu ni tak tahulah nak buat apa lagi dah. Tu sebab dia terpaksa panggil dukun luar datang ke sini untuk explain kenapa you all kena belajar. Cikgu-cikgu dah biasa dah marah you all, dah tak lalu dah. Cikgu marah tu dah tak laku dah. 3 dialog yang cikgu selalu sebut kalau you all perasan. Apa nak jadi dengan kamu ni? Satu kan, perasan tak? Dialog yang lagi popular cikgu selalu sebut, kamu sedar tak peksa berapa lama lagi? Kan? Dan ayat yang paling popular, kamu tahu zaman saya dulu, tak habis zaman dia. Perasan tak? Itu dialog yang diulang-ulang berzaman-zaman daripada dulu sampailah sekarang, termasuklah saya. Tapi pesanan dia tu sebab nak ingatkan kita, dunia hari ni bukan senang. Saya kalau ada lah, kalau ceramah gerak gempur peperiksaan, saya bawa slide saya nak tunjuk betapa dah berubahnya dunia hari ni. Tanyalah mak ayah kita, cuba you all tanya mak ayah, sekarang sebulan komitmen dia orang berapa? Tanya. Cikgu sekarang ni, cikgu sekolah menengah ni, busuk-busuk pun sebulan 7-8 ribu tak lari komitmen. Tanyalah. Suami isteri bekerja cukup-cukup je. Semua orang cakap cikgu sedap lah kerja jadi cikgu, cuti banyak. Mana cuti banyak? Cuti cikgu 7 hari je setahun. Yang cuti penggal tu, mamanya cuti penggal, baru cuti datang mesyuarat club staff, mesyuarat penyelarasan pendaftaran murid-murid. Asyik-asyik aku jaga kuku, asyik-asyik aku jaga pengakap. Asal bersilat cikgu-cikgu tu mengangkang-angkang bersilat. Tahun ni je cikgu berebut nak jaga silat semenjak keluarnya filem Mak Kilau. Tapi nak beritahu, cikgu ni beria ni untuk apa? Adakah cikgu ni setiap kali you all dapat result yang bagus maka meningkat gaji cikgu? Tak ada. Itu sebab saya selalu sebut, bila saya ceramah motivasi, saya tanya kepada para pelajar, kau tengok balik dekat pintu pagar you all, tengok pintu pagar sekolah tu, berapa ramai bekas pelajar masuk balik dalam sekolah, jumpa cikgu cakap terima kasih sebab dia dah berjaya. Berapa ramai? Boleh kira dengan jari. Kalau ada yang datang tu pun sebab sijil tertinggal, minta pengesahan, Puan Nik boleh tak terloncop sijil ni sebab nak gunakan nak masuk universiti. Tapi cikgu buat apa? Cikgu tetap mengajar macam biasa. Ingat adik-adik semua, nak jadi lawyer, jadi engineer, jadi doktor, jadi profesional, jadi usahawan terkenal, kompeten di dalam pasaran market semasa pada hari ini, semuanya kata Dr. Usman Awang bermula dengan seorang guru biasa. Hari ini ramai yang tak nak belajar sebab apa? Sebab nak merasakan ada benda lain yang lebih menarik lagi. Suka main-main, suka berhibur, suka lepak-lepak. Satu je soalan,
Adakah bila kita dah berjaya, contoh katalah result bagus, dah berjaya, ada career, tak boleh lepak ke? Boleh. Kalau lepak lah puas. Dah berjaya besok, tak boleh ke nak berhibur, nak tengok TV daripada pagi sampai ke malam? Tengoklah sampai pecah TV dia tengok. Itu sebab mak ayah kena ingat, manusia ni ada 3 je matlamat dia dalam hidup kita. Pada mak ayah 3 je matlamat. Semua orang, pertama dia nak kebebasan, kedua dia nakkan ketenangan, ketiga dia nakkan kebahagiaan. Betul tak? Semua nak kebebasan, ketenangan, kebahagiaan. Tanyalah Puan Nik dengan Puan Zalina tu, ada je aduan sampai, aduh tak boleh tenang sikit, aduh budak buat perangai, aduh hai, kena menghadap mak ayah ni, aduh hai, tak boleh tenang. Semua nak tenang, tapi ada satu rahsia. Nak tenang, nak bebas, nak bahagia, 3-3 ni kena bagi dulu dekat orang lain, baru kita boleh dapat. Contoh, baru nak tenang kat rumah, anak nak susu, tak tenang, bancuh susu bagi dia, campur ubat batuk sikit bagi dia. Jangan buat tau, contoh bagi anak tu senyap, tenang, baru kita tenang. Betul tak? Contoh, baru nak berbual dengan suami, bang, tadi kan bangan, tapi ibu jangan bising lah, pergi main kat luar tu, bebaskan dia kat luar, pergi main kat luar tu, main kat luar, tapi jangan keluar pagar, main kat luar je. Contoh, bebas. Begitu juga bahagia. Mak ayah kan, saat yang paling membahagiakan adalah apabila kita duduk dekat bawah tu di mana-mana universiti, kita nampak anak kita naik atas pentas, terima segulung ijazah, terima segulung master, terima PhD di atas pentas. Ya Allah, anak aku. Dan you all akan rasa lain macam dalam hati ni tersentuh bila naik atas, kau menjeling sikit nampak muka mak ayah kat bawah. Serius. Saya sempat merasa perasaan tu ketika diploma. Waktu ijazah saya tak rasa sebab ayah saya dah tak ada. Arwah abah saya meninggal dunia muda. Ayah saya meninggal dunia umur 50 tahun. Ya. Tapi itu saya kata, kita ada ruang dan peluang sebenarnya. Sebab apa tu? Sebab kita buat program penetapan target. Kenapa buat penetapan target? Sebab tak nak kita ni terawang-awang. Kita tak nak ikutlah janji ada, tak boleh, tak mau ikut-ikut, letak target. Gantunglah, kata ahli falsafah, gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Tapi jangan digantungkan cita-citamu itu di atas busut, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut tu dengan laut, dah dia cakap macam tu, aku ulang aja lah. Letak target tinggi, letak target tinggi, tak rugi pun. Ini aku target lulus jadilah. Saya janji tadi nak bawa satu kisah. Saya dulu waktu sekolah menengah, saya sekolah menengah agama Persekutuan Labu, SMAP Labu. Saya berkawan dengan seorang sahabat saya ni, sama sukan dengan saya, asrama, semua sebilik dengan saya. Saya teringat waktu kita orang main bola sepak under 15, bawah 15. Sahabat saya ni pemain jadi penjaga gol. Jadi penjaga gol. Waktu berlawan tu kita lawan sekolah projek bola sepak. Sekolah agama lawan sekolah projek bola sepak. Cuba fikir. Kita orang malam tu sembahyang hajat. Ya Allah, berikanlah bantuan kepada kami, ya Allah, memudahkanlah perjuangan kami esok. Takbir, Allahu Akbar. Semangat mak kilau tak ada lagi masa tu. Punya semangat ni, sembahyang hajat, panggil ustaz-ustaz yang terbaik lah. Esok tu siap dengan iklan wahdah Islamiyah, dia kata, la syarqiyah la gharbiyah. Semangat tepi padang tu. Tak, kita orang skor dulu 1-0. Bantuan Allah sampai.
Sekali sekolah tu balas 11. Kita orang kalah 11-1. Menung balik tu dalam bas, menung 11 kena. Seorang satu dapat. Tak, tapi nak cerita kan, penjaga gol tu yang kawan dengan saya tu, saya ni jenis orang yang ingat nama, ingat muka. Tu sebab tadi saya tengok, oh no Muhammad Syakil. Okey, saya ingat nama-nama JB. Oh Puan ni Aslina, saya tahu. Oh Puan Zalina. Nanti besok kalau jumpa kat luar, tegur tau, cakap, Ustaz, saya lah Cikgu Haslina dulu kat SMKC Serdang macam tu. Jangan tanya kenal tak siapa. Wah, payah. Banyak sekolah aku pergi ni. Muka. Kadang-kadang saya dengan isteri saya jumpa, kenal tak siapa. Kita takut dia kecil hati. Ya. Sekarang kerja kat mana? Nak cari clue. Sekarang kerja mana? Kat situ juga. Sampai sudah lah tak tahu. Kalau kat situ juga kan. Jadi sahabat saya ni, saya ingat dalam game tu dia berlaga dengan penyerang pasukan bola sepak projek ni. Dia berlaga, kemudian berjahit, bersusung bawa pergi hospital, berjahit ni dekat dia punya kening dia. Dia berlaga dengan pemain bola sepak kebangsaan dulu, Effendi Malik nama dia. Tu sahabat saya jugalah. Saya bukan nak cerita pasal pelanggaran, nak tunjuk saya ingat peristiwa tu, momen tu. Okey. Sahabat saya ni bila dah habis form 3, dia berhenti. Dia tak nak sekolah sama penuh, dia keluar. Dia masuk sekolah biasa. Kemudian lepas SPM dia tak sambung belajar dah. Dia kerja, seronok. Kerja kilang dapat duit, kerja ni dapat duit. Dia seronok, dia kerja dapat duit. Bila dia dapat duit, ramai kawan-kawan kita tanyalah cikgu, waktu kita sambung belajar dulu kan, tengok kawan-kawan ada duit ni kita, macam malas belajar ni, tak tahu sampai bila belajar. Arwah nenek saya kata, tak sempat tak tidak menengok kau menikah. Belajar. Bayanglah dah sambung diploma, ambil degree pula. Berapa tahun? Ambil degree in law pula, mana ada banyak kredit transfer. Subjek kos lain boleh kredit transfer daripada 3 tahun boleh jadi 2 tahun. Law tak ada. Ambil peksa bahasa Inggeris, nak masuk law UiTM, kita ambil peksa bahasa Inggeris, kalau lulus boleh terus masuk semester 1, tak lulus kena masuk pre-LLB. Saya daripada diploma 7 orang pergi, daripada diploma masuk degree 7 orang. Saya seorang je lelaki, lagi 6 perempuan. Saya seorang aja lelaki, 6 perempuan ambil exam. Masa tu berbual, tak apalah kita ambil je exam English ni, tak apalah kalau lulus pun alhamdulillah, tak lulus pun okey je, pre-LLB. Punyalah berbincang, sudahnya 7-7 tak lulus, semua kena masuk pre-LLB. Sebab rupa-rupanya subjek exam bahasa Inggeris dia bukan senang. Yang kalau apa nama, dalam bab apa tu okey lah kan, tapi dalam bab grammar tu out betul. The dog is barking tak ada. Apa kerja anjing selain daripada menyalak ni, puas mikir. Maknanya subjek bahasa Inggeris yang high level lah. So alhamdulillah kita pun masuk pre-LLB, kita belajarlah bahasa Inggeris balik semua. What is this? This is apple. How are you? Ada role play semua kan. Alhamdulillah. Dan setelah kita orang buat pre-LLB settle, kita orang masuklah semester 1. Bukanlah mudah Tak apalah, saya tak nak cerita pasal tu lah. Tapi bila belajar, bila dah kerja, saya dah bekerja jadi pengamal undang-undang, saya jadi legal advisor, jadi pengarah undang-undang. Kemudian saya ambil cuti tanpa gaji selama setahun yang saya buat dengan Cik Nur Muhammad tadi. Saya ambil cuti tanpa gaji setahun sebelum saya nak berhenti. Sebab pakcik saya kata, kalau kau betul-betul nak berhenti, kau kena tanya kaki sebelah dah kat luar ke belum, kalau betul nak berhenti. Sebab saya jadi pengarah undang-undang, saya ada 80 orang enforcement bawah saya. Saya ada 10 pembantu tadbir. Saya ada 2 PA, seorang India, seorang Melayu. Saya ada 8 bailiff. Kalau saya masuk pejabat bertabik ni ada driver bawa barang-barang saya pergi meeting, hari-hari ada. Mudah dah rasanya. So saya betul ke nak berhenti ni? So kalau nak berhenti ke tidak, saya ambil keputusan, saya cuti tanpa gaji. Saya cuti tanpa gaji setahun. Tapi tak sampai setahun, baru 8-9 bulan bos dah telefon, kau balik kerja balik. Susah ni, kau tak ada susah, masuk balik. Masuk. Kemudian saya buat apa? Saya kerja pagi, ceramah malam. Kerja pagi, ceramah malam. Sabtu Ahad pagi sampai malam ceramah. Sudah tak jadi orang lah.
Sampai satu tahap mana ceramah jauh kena ambil cuti. Bos kata tak apalah, pergilah cuti. Akhirnya aku pun dah tak tahu mana satu part time. Patutnya ceramah tu part time, sudahnya pengarah undang tu pula jadi part time. Ceramah lagi banyak ada part time. Jajak keluar TV, jajak keluar TV. Ya. Jadi saya pun tak nak benda tu akan efek keberkatan rezeki saya. Saya kena ambil keputusan. So saya ambil keputusan bersara. Saya dah ada kad pesara. Tunjuk dekat hotel dapat 10%. Pesara kerajaan. Kan? Tapi pangkat bukan kena-kena lah, pengarah kot. Kad macam tu. Dengan penuh riak dan takburnya bercakap. Tak adalah. Tapi alhamdulillah saya dapat pengalaman tu. Cuma bila saya dah jadi Syamsul Debat, saya berceramah satu tempat, banyak tempat, ramai orang, penuh. Itulah hayat yang disebut tadi yang saya tak boleh nak terima sampai sekarang. Orang kata penceramah selebriti, orang kata peminat, ya Allah, tak tahu nak cakap lah. Tapi betul ceritanya, semalam 2 hari lepas saya makan sarapan pagi di King Laksa. Sedap. Kenapa pergi Sarawak, pergi King Laksa tu, dia punya roti cheese dia, roti bakar letak cheese, tak jagung atas dia. Macam ni lah, terbaik, menjilat sampai ke siku. Sedap kan? Tiba-tiba ada seorang, ambil gambar boleh? Saya kata, gambar saya tak bawa, berapa keping nak? Saya tanya dia. Tak nak ambil gambar, dia kata. Boleh. Tak salah orang ke? Tak salah. Okey, siapa saya? Adi Putra kan? Saya kata bukan. Saya, wow. Bukan saya buat-buat cerita. Saya kata bukan, dia kata. Lepas tu dia masukkan dalam Instagram, dia letak hashtag bukan Adi Putra, bukan Mak Kilau, bukan Samsul Yusof, dia tu. Baru sedar agaknya bukan. Dalam satu ceramah di satu kawasan kampung, saya ceramah, saya terserempak dengan sahabat saya yang berhenti semasa form 3 tu. Tahu keadaan dia macam mana? Dia pakai pakaian dia lusuh sangat. Lusuh sangat dengan tracksuit dia datang. Program tu program ceramah umum terbuka. Bila saya turun, saya terus sebut nama dia. Ni nama yang saya sebut ni bukan nama dia, ni nama yang saya reka. Nama betul dia lain. Sebab tak nak mengaibkan dia. Saya turun, Wan, saya panggil Wan. Wan, wah, sihat kau? Dia terus nangis. Dia tak sangka saya ingat dia lagi. Saya kata, kau ingat aku lagi, Zul? Apalah tak ingat. Ni. Lepas tu dengan lap air mata dia cakap, sekarang percaya tak ni kawan ayah? Percaya tak ni kawan ayah? Menangis nak cerita dengan anak. Anak pun tak percaya yang ayah dia kawan dengan Syamsul Debat. Sebab dia lepas pada yang dia kerja kilang, kerja apa, tiba-tiba ekonomi teruk, dia kena berhenti kerja, dia kerja kampung, dia tanam pokok, tanam jagung, macam-macam dia buat. Yang penting boleh mendatangkan hasil. Masa PKP hari itu, berapa ramai orang yang struggle, berapa ramai orang meniaga jadi susah, berapa ramai orang dulu kaya banyak duit, tiba-tiba tutup bisnes. Sebab apa? Sebab pada ketika itulah ilmu mainkan peranan nak selamatkan kita adik-adik semua. Dia jumpa saya, dia cakap tu, dia menangis. Dia kata, dan satu pesanan dekat saya, bila kau ceramah, kau tolong pesan dekat budak-budak, jangan tak belajar. Tu ayat dia. Jangan tak belajar. Hari ni adik-adik ada BFF. Kita kawan BFF. Janji tau, sampai dah habis sekolah kita kekal member. Result SPM kau orang keluar happy, kau happy seorang-seorang, kau fail pun kau nangis seorang-seorang. Dengar aku cakap, tak ada siapa kesian sabar sabar, tak ada. Masa tu semua dengan hidup masing-masing. Mana kau punya BFF? Satu hari nanti 20 tahun lagi ada seorang yang bernama Danish. Mana Danish? Mana Danish? Jangan kau tunduk Danish. Mana Danish? Angkat tangan. Angkat tangan. Tu Danish. Lepas tu dia bertemu pula dengan seorang lagi. Nama dia Amri. Mana Amri? Tak ada pula nama Amri. Rizal. Mana Rizal? Dah tak mengaku pula dah. Kenapalah ayah bagi aku nama Rizal? Fazli. Mana? Angkat tangan. Fadil pun tak ada. Nama budak ni apa? Harun ke apa? Tak ada. Mana nama budak sekarang ni nama macam tu? Ahmad.
Mana Mat? Angkat tangan Mat. Tak, ni contoh lah. Katalah Danish. Danish ni nama anak saya, tu saya sebut tu. Kan? Danish bertemu dengan Ahmad. Ni bukan cerita sebenar lah, bukan Danish ni pun. 20 tahun lagi terserempak dekat pasar malam. Weh Mat, sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Kau buat apa sekarang? Tak adalah, aku sekarang doktor pakar dekat KPJ. Kau buat apa sekarang? Tak apalah, ni aku disibuk, nanti kita jumpa. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Sebab malu nak introduce. Dah lah perangai masing-masing gemar buat reunion, nak gathering. Lepas tu bila jumpa, berapa ramai yang tak datang sebab malu nak tunjuk diri dia siapa berbanding kawan-kawan dia. Tu sebab orang tua-tua dulu cakap, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Cikgu bising-bising, cikgu marah-marah. Sebab apa? Sebab apa? Cikgu bising, cikgu marah sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Orang perempuan dia jawab, yang lelaki blur. Kau memang tak ada perasaan kan, aku tahu. Sebab apa? Sayang. Dia sayang, dia nak anak-anak murid dia berjaya. Saya dalam perjalanan, untuk makluman cikgu lah, dalam perjalanan saya kalau pergi jalan jauh, Terengganu, Perak, Kelantan, saya akan buka phone saya ni, ada senarai nama-nama cikgu dan nombor telefon yang saya ada. Mana yang saya call, mana yang masih lagi aktif tu, kadang saya call cikgu ni, saya call cikgu ni. Tanya asisten saya. Ada seorang cikgu saya, dia mengajar saya matematik darjah 3. Noraini Amran nama dia. Masa dia mengajar saya tu, rupanya dia cikgu praktikal. Lepas tu dia sambung belajar. Dia pencen pensyarah bahasa Inggeris di Pusat Matrikulasi Paguh. Dah pencen dah pun. Saya pun, cikgu ingat saya lagi tak? Saya Syamsul dulu masa. Ingat you yang kurus yang tinggi tu kan? Dulu. Itu dulu. Lepas tu seorang pula lecturer accountancy saya waktu saya diploma dulu. Kau Puan Laila. Saya sihat Puan Laila? Sehat, alhamdulillah. You apa khabar Syamsul? Baik. Ingat saya lagi tak Puan? Mana alah yang selalu ngacau-ngacau Puan? Yang tinggi tu, yang kurus tu. Dulu. Mana boleh saya tak ingat you kacau I je waktu mengajar. Saya memang jenis nakal. Kalau saya ngajar, kalau saya cikgu tengah lecturer tengah mengajar, saya kata, Puan, lawa betul baju ni, baju baru ada je lah. Diam. Saya gemar mengusik-ngusik je, dia akan ingat saya. Habis you buat apa sekarang Samsul? Saya buat apa lagi? Puan, saya ceramah lah. Ceramah? You ceramah apa? Samsul debat tu saya lah. You kan daripada belajar sampai sekarang tak habis bergurau. Dia tak percaya saya Samsul debat. Dan lepas tu saya share gambar saya dengan family saya. Oh ya lah, patutlah macam pernah tengok muka dia ni, kata dia kata tu. Dia tu ayat dia. Itulah sebenarnya satu perkara je. Cita-cita. You all, kalau saya tanya kan rumah, tanya, you all nak rumah apa? Saya tanya kalau nak angkat tangan. Kalau tak nak jangan angkat tangan. Tu je. Pelajar-pelajar, mak ayah tak apa, mak ayah dia tahulah. Ni anak-anak ni, saya tanya, pelajar-pelajar lelaki, perempuan, nak angkat tangan, tak nak jangan angkat tangan. Rumah flat, okey. Rumah teres kongsi dinding, okey tak nak. Semi-D, ada kawasan tepi, nak. Rumah semi-D, nak tak? Tak ada yang angkat tangan. Okey. Rumah bungalow, rumah banglo nak banglo. Ui, ramai nak. Rumah banglo ada kawasan. Okey, rumah banglo siap swimming pool. Ui, ramai yang nak. Okey. Motosikal SYM saya yang menunggang. Demak. Wow, motor Demak siot. Ada tak orang cakap tu? Tak ada. Siapa nak motor Demak katakan? Tak ada. Okey. Siapa yang nak motor Harley Davidson? Jangan risau, saya takkan tanya, kau angkat aja. Tak angkat tangan pun tengok kawan tu. Siapa yang nak motor Superbike? Tak kisahlah apa kategori sekalipun. Oh, alhamdulillah ramai. Perempuan pun ada. Bagus, dia nak ride.
Siapa nak basikal chopper? Basikal chopper ni mak ayah je faham. Budak-budak ni tak faham basikal chopper. Oi, kita orang zaman basikal chopper tu tanya Cik Nur Muhammad ni. Ada gear tu basikal kita orang. Oh, jangan boleh laju, kononnya melaju kan. Lepas tu BMX lah apalah. Kau orang sekarang bangga dengan basikal tak ada brake. Aku pun tak faham. Basikal lajak. Kenapa? Tak ada betul lah. Kita orang ni ikut peraturan. Okey, seterusnya. Dah rumah dah cerita, kereta. Azia, angkat tangan. Terima kasih ada seorang. Terima kasih banyak. Samsul Debat naik Azia. Baru-baru ni cerita yang terbaru lah. 2 minggu lepas ceramah dekat UTM Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Lepas ceramah, saya pun gerak lah. Dia orang bawa saya pergi makan. Jadi saya cakap dengan driver saya, kau datang kemudian ke sebelah sana, bawa kereta. Kita orang jalan kaki je ikut. Dia pun bawa lah kereta. Dah saya dah pergi makan tu, dia pun datang kemudian naik kereta, parking depan hotel tu. Ada parking UTM. Okay, parking dekat situ. Kita orang turun nak balik, kereta kena klaim. Belum pernah berlaku kereta penceramah kena klaim ni. Aduhai, itulah nasib orang yang naik Azia. Saya naik kereta Azia pergi ceramah dekat Kuantan. Sampai dekat lobi tu, kotor betul kereta ni. Weh, kau pergi basuh lu kereta ni, lepas tu kau datang ambil aku balik. Okey bos, okey bos. Saya turun, dia pun jalan. Orang dekat hotel butik tu cakap, oh, steady ustaz jauh-jauh datang naik Grab. Weh, kereta aku tu. Dia beli kereta Grab tu. Tapi sabar. Sabar. Okey lah, Azia tak nak. Saga. Tak mau? Okey. BMW. Ataupun Mercedes-Benz. Okey, Alphard, Velfire, yang pintu kiri kanan tu auto terceng. Ada ni sunroof. Nampak matahari terik terbakar neraka. Okey, tadi kita dah nampak tak nak. Okey, katalah ada anak. Katalah dah kahwin, dah ada anak. Anak nak bagi siapa jaga? Tengok, dia cakap nak bagi mak jaga. Saya pernah cakap dengan mak saya, mak boleh tak tolong jaga anak mak? Ponek jaga kau, nak jaga anak kau pula. Itu ayat dia. Kau bagilah mak kau rehat. Kau fikir mak kau tak ada kerja, banyak lagi benda lain dia nak buat. Bagi siapa jaga? Pengasuh. Atau hantar dekat nursery. Nursery jaga budak, bukan nursery pokok tau. Si pokok disiram anak kau hari-hari, dia takkan tumbuh ke tahu. Jadi saya nak bagi gambaran pada semua adik-adik. Saya dah buat kira-kira. Itu sebab saya tak buat slide. Lain kali kita buat. Maknanya kena panggil lagi lah ni. Gerak gempur peperiksaan nama dia. Saya dah kira. Kereta, saya kira kereta yang paling korang tak nak Azia atau Saga LMST, Saga lama, kita ambil RM500 sebulan. Motosikal ambil je ES5 ataupun Demak, itu pun beli dekat Singa, tak payah down payment. Potensi IC tiap-tiap bulan dia dah minta kat rumah kau. 1,5 tu 1,5. Kemudian hal ehwal anak bagi pengasuh, budak pakai pampers pun RM500 paling murah. Paling murah, mahal lagi ada. Ambillah 200,5. Sebab tu pun saudara mara kenal minta tolong aja 200,5. Memang takkan dapat. Saya dah kira 200,5. Minyak tanyalah cikgu-cikgu ni yang rumah dekat ke apa ke, RM500 sebulan cukup ke tidak? Tak cukup. Melainkan cikgu tu tolak kereta tu sampai jalan besar baru start enjin. RM500. Saya dah kira dah semua. Bil api, bil air, perbelanjaan bulanan, berapa? Keperluan untuk duit kita untuk benda-benda yang korang tak nak, RM2,350. 2,350 untuk yang korang tak nak, bukan yang korang nak. So
Kalau korang main-main hari ni, benda yang korang tak nak pun korang tak boleh dapat. Sebab apa? 2,350 ni lebih kurang gaji permulaan kerja kerajaan dengan keputusan, dengan kelulusan degree permulaan kerja yang pertama. So macam mana you all kalau main-main, you all nak benda-benda yang you all tak nak ni? Benda-benda yang you nak pun, yang tak nak pun tak dapat, apatah lagi benda yang kita nak. Tanyalah cikgu-cikgu, loan tolak gaji bulan-bulan untuk bayar rumah berapa? Cikgu-cikgu ni struggle ni, tahu. Tapi alhamdulillah, sebab dulu dia belajar, alhamdulillah dia naik pangkat, adalah rezeki, bolehlah nak bercuti dengan kawan-kawan pergi Bandung. Orang lain pergi UK, yang tak berduit pergi Yuban, Ulu Bendul. Saya pun macam tak percaya je saya boleh ada kereta penuh dekat depan rumah saya, tak tahu masa bila nak bawa. Sudahnya naik Azia je yang saya suka, bawa family ramai-ramai pun naik yang besar sikit. Tapi bukan kata nak bangga itu. Saya tengok kata-kata Abang Abius, kereta besar ni, mungkin ada yang cakap dunia semua tu Ustaz, dunia semua tu. Tak, kena ingat Abang Abius, kata-kata dia menarik perhatian saya. Dia kata apa? Ini bukan lambang kemewahan, ini lambang kejayaan. Balik rumah, balik kampung, mak, jom kita jalan. Pergi mana? Jomlah naik. Cantiknya kereta ni. Adik beli kereta ni sebab nak bawa mak pergi jalan lah. Jom jalan. Mak nak pergi mana? Mak cakap je, hantar mak pergi Kemboja, hantar mak pergi Europe. Baru-baru ni kan dapat bawa pergi, saya sini dapat pergi ke Balkan. Seronok pergi Balkan, macam lukisan. Banyak dah negara luar saya pergi, Balkan, Mekah. Dah tak bunyi dah, bateri habis. Balkan, Mekah, Kemboja, Balkan, Kemboja. Brunei. Brunei ada pergi. Tak, sebenarnya benda ni akan jadi realiti bukan sebab duit, ilmu. Tu buat masa ni adik-adik dekat sekolah jangan fikir-fikir nak main. Nak main boleh main nanti. Dah ada result besar nak main lah. Saya sekarang tak boleh lepak dengan kawan. Boleh lepaklah sampai pukul 5, 6 pagi. Kan kawan saya nak jumpa saya. Memang orang nak jumpa saya memang pukul 10.30 malam. Lepas dah habis ceramah, berbual-bual sampai 2, 3 pagi. Boleh, tak ada masalah. Dulu sibuk nakkan PS, nak PS, tak dapat kan? Sekarang PS5 sampai berabuk tak sempat main. Dah buat bilik dah khas untuk main PS5. Masa hari pertama testing je, nanti nak main lah, nanti nak main, sampai sudah tak main. Benda kita boleh capai, tapi tolong satu perkara, tolong korban masa untuk belajar dulu. Itu waktu PDPR. Waktu PDPR kesian cikgu saya tengok kelas berapa ramai yang hadir hari ni, krik dekat bandar-bandar besar, not even 11% kehadiran. Apa pasal jadi macam tu? Di SMKC Sedang alhamdulillah saya dengar 90%. Minta laptop, minta ni, bukan main lagi. Kenapa tutup kamera ni Danish? Dah habis data cikgu. Wah, kau main game ingat tak tahu. Tu masalah dia. Tu sebab mak ayah kena pastikan. Itulah saya kalau ada di rumah senang. Masalahnya kami kerja kan, ayat dia. Tapi mak ayah kena ingat, kalau kita boleh didik anak kita yang terbaik, bukannya didik dia supaya dia takut dengan kita, tapi perkara yang paling basic kena didik anak hari ni adalah isu adab dan akhlak. Itu sebab disebut makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Itu sebab adik-adik kena jaga akhlak adik-adik. Kata Imam Malik, biar ilmu tu sedikit tapi jangan tak ada adab. Maksudnya apa? Maksudnya adab ni boleh bantu kita dapat ilmu lebih tinggi lagi. Kalau ilmu sikit ada adab, terbaik. Kalau ilmu banyak,
lebih banyak ada adab, lagi baik. Itu yang kita nak. Ada pernah tengok tak yang satu insiden, seorang lelaki dia datang, dia nampak ayah dia, dia sepak ayah dia, terbalik ayah dia. Pernah tengok tak? Di utara. Memang isu tu kita nampak tidak beradab. Betul, tak ada adab. Betul, itu setuju, tak ada adab. Dia sepak ayah dia sendiri. Tapi soalan dia yang agak pedas untuk didengar, siapa ajar anak kurang ajar? Tu je. Dia bukan tiba-tiba sepak ayah dia. Dia merupakan proses berterusan. Yang bila dibiar, akhirnya anak jadi kurang ajar. Anak jadi tidak beradab. Tu sebab cikgu-cikgu bila hari report card dia, bila mak ayah datang, tolonglah jujur. Janganlah cakap bahasa standard tu. Bila mak ayah tanya, cikgu, anak saya macam mana cikgu? Cakap tu terang. Ini tak, anak saya macam mana cikgu? Dia ni okey sebenarnya, tapi yelah kan budak banyak main-main. Tapi kalau dia usaha lebih, rajin sikit, saya yakin dia boleh berjaya. Menyampah pula aku dengar. Cakap tu terang, cikgu, anak saya macam mana cikgu? Tu terang saya cakap, budak ni tak ada masa depan. Cakap macam tu. Macam tu. Berani tak cikgu? Tak pun cakap, saya tak tahu nak cakap lah, dia ni tak tidur diam. Habis semua perempuan di kabarnya. Dia tak nak duduk diam, dia mengusik barang, dia merosakkan barang. Saya, ya Allah Akbar, saya hari-hari doa, bilalah budak ni nak pindah sekolah. Barulah ayah tu tengok budak tu, kopal. Baru dia tak berani buat perangai, sebab dia tahu semua akan diberitahu kepada mak ayah dia. Itu sebab banyak kes mak ayah tak percaya anak dia buat hal. Anak saya baiklah cikgu, jangan tuduh sebarang, mesti ada sebab jadi macam ni. Tengok, sebab dia okey sebenarnya. Anak saya macam mana cikgu? Macam inilah, saya tak boleh nak cakap, baca je dalam senarai ni. La ilah Allah, senarai kejahatan yang dilakukan dan kemungkaran yang diperbesar-besarkan. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, ya Allah, ya Allah. Dia tahu perangai anak dia. Nampak tak? Korang ni pun satu, ambillah hati cikgu ni, jaga adab. Kau nak buat perangai pun kat luar sekolah, jangan dalam sekolah. Cikgu ni bagi ilmu, kau sakitkan hati cikgu, susah ilmu nak masuk. Tahu? Saya dulu cikgu yang paling saya cukup jaga lah kan. Bila saya ingat-ingat balik kan, memang patutlah saya jadi lawyer dulu. Sebab saya jaga dua subjek yang paling penting, iaitu bahasa Inggeris, satu lagi adalah satu lagi subjek sejarah. Subjek sejarah lah yang paling lama sekali kan ramai orang. Sebab apa? Sebab sukar nak menumpukan perhatian sepenuh masa. Paling lama boleh fokus pada subjek sejarah 20 minit. Cikgu sejarah mana? Katakan. Tu cikgu sejarah. Cikgu sejarah. Paling lama 20 minit. Masuk minit ke 21, kita dah mula berada pada zaman yang cikgu sedang ajar. Kesultanan Melaka, dari istana. Dia nampak cikgu tu dah pegang keris lah. Macam tu lah. Tu sebab dalam kelas bahasa sejarah kita kena banyak interaksi. Cikgu, boleh tak cikgu explain sikit yang ni, kenapa jadi macam ni, kenapa tak macam ni? Tanya. Kena aktif. Matematik kena buat latihan. Tu je, tak ada pilihan lain kan? Kita kena fokus. Adik-adik semua, mak ayah semua, kita kena ingat, nak berjaya dalam hidup ni 5 perkara tak boleh elak. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Kedua, kena ada komitmen. Ketiga, kena ada fokus. Keempat, kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang, disiplin. Dan yang kelima, istiqamah, keberterusan, ataupun yang biasanya Cik ni Muhammad sebut sebagai konsistensi. Macam itulah ayat dia kan? Tu sebabnya kita kena tengok 5 ni salah satu tak ada pun tak boleh. Prosesnya panjang. Mana ada orang berjaya tiba-tiba jadi Samsul Debat? Tak ada. Saya dulu kalau ceramah, waktu saya bekerja dulu, bila saya ceramah kat luar, saya tak nak orang tahu saya pengarah undang. Maka saya akan letakkan penceramah kita pada hari ini, Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. Itulah nama saya pakai dulu.
Tapi bila sampai kat satu tempat, penganjur tu dah terlupa nama saya siapa. Samsul apa tak nama budak tu. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Penceramah pada malam ni Syamsul Debat, itulah mula. Dan dia orang, salah seorang daripada yang dengar ceramah pada malam itu adalah CEO TV Al Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Melekat terus nama tu sampai ke hari ni. Ya. Itu sejarah dia. Buat saya tak nak. Jadi bila saya mengajar debat apa semua, saya perhatikan dalam banyak-banyak pelajar, yang paling senang saya jaga USIM, Universiti Sains Islam Malaysia. Sebab apa? Bukan hanya komitmen, bukan hanya fokus, bukan hanya peraturan, tapi adab dia orang pada saya. Universiti agama. Dia orang kebanyakannya hafal Quran, kebanyakannya hafal beribuan hadis. Mudah nak didik dia orang. Itu sebab saya pesan kat semua, you all nak senang dapat ilmu, jaga hati guru, jangan sakitkan hati guru. Paling tidak, jangan kita tak buat homework yang cikgu bagi. Salah betul itu isu lain, buat. Dia dah lah penat keluar duit sendiri untuk photostat nota tu. Dia berkawan dengan hantu tu, hantu lembaga. Kawan-kawan ni semua daripada lembaga peperiksaan. Dia dah dapat dah senarai soalan yang mungkin akan keluar. Dia minta sangat, you all balik tolong buat. Mana tu Omar, saya tak tahu saya letak mana cikgu. Ya Allah, hampanya seorang guru. Kenapa kamu tak siapkan je ni? Entahlah, tak ada mood. Kau memang tanggang betul. Tolong jaga hati guru. Tapi saya difahamkan SMK Serdang tak ada yang macam tu, semua baik. Janganlah hargai cikgu ni pada hari guru je, bukan main lagi, main gitar ni kreng teng teng teng, khas untuk guru yang dikasihi. Bila mentari menyinari sendu, terasa kehingga hari ini, tiada siapa yang harus ku mengadu kerinduan. Angin malam yang menyelubungi terasa bagaikan dingin salju. Nampak? Indahnya ku rasa bila kau di sisi. Cikgu bagi bunga. Teringatku di masa lalu, ku nyanyikan lagu kepadamu. Contoh, cikgu pun nyanyi lagu tu kita. Cikgu, jangan hari guru je. Kan? Appreciate cikgu, sebab cikgu bagi ilmu dekat kita, dan ilmu tu you all pakai bukan setakat SPM, seluruh kehidupan you pakai ilmu yang cikgu bagi. Tolong appreciate. Saya tak dapat dah formula lain. Penetapan ni, penetapan target ni, tanya cikgu, cikgu saya boleh ke? Tanya cikgu, boleh ke? You ada masalah, jumpa cikgu. Mak ayah tolong beritahu anak-anak ada masalah, jumpa cikgu. Kadang-kadang kita pun dah tak faham dah subjek tu. Saya pun tak faham kadang. Dulu soalan matematik senangnya 1000 tolak 800 tolak 100 tambah 3 tolak 5. Kita pun tulis dekat ruangan iklan dan hil tu, dekat surat khabar. Dulu mana dekat telefon, tambah sila selesaikan dalam bentuk lazim. Yes, dapat jawapan. Sekarang lain. Dalam sebuah ladang ada 500 ekor lembu. Separuh daripada lembu adalah kambing. Itik pula 2 kali ganda daripada jumlah kambing yang separuh daripada lembu tadi. Soalannya, berapakah jumlah binatang yang bertelur? La ilaha illallah. Pening kepala aku lah tengok bahasa. Lepas tu kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu. Pening kepala aku. Soalan ni lah, jadi biar dia tanya cikgu. Jangan malu. Jumpa cikgu, cikgu, saya tak faham cikgu. Cikgu pun dengan penuh rasa gembira. Ya Allah, relax, sabar, mari sini.
Yang mana satu kamu tak faham? Semuanya. Itu lagi sedih cikgu tu. Apa yang kau buat dalam aku? Dia kata, apa? Takkanlah semua kau tak faham. Kan? Itu sebabnya tak faham tu. Kadang-kadang cikgu tanya, kelas, ada apa-apa soalan? Macam ni. Koma. Darah tak jalan. Oksigen tak sampai ke otak tiba-tiba. Kelas, saya tanya ni apa-apa soalan? Itulah perangai. Yang satu lagi, kelas, ada apa-apa soalan? Seolah-olah soalan tak tuju kat dia. Yang soalan ni, kelas, ada apa-apa soalan? Kemar barang, dah settle lah. Dah habis kelas ni. Dan masalahnya kadang-kadang bila ada kawan-kawan kau bertanya, kau tak dengar, kau marah, kau bahan dengan kawan kau. Kelas, ada apa-apa soalan? Cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Apa? Tanya soalan siut. Tu masalah. Janganlah macam itu. Okey. Jadi apa langkah-langkah nak berjaya? Pertama, semua orang kena cepat, jangan lambat you all akan ketinggalan. Nak main bola, main takraw, main badminton, wakil sekolah, pergi balik, tengok balik subjek yang kita tertinggal. Kita mungkin akan keluar awal daripada 2-3 subjek sepatutnya kita tertinggal, balik tanya balik kawan, subjek tadi cikgu ajar apa? Yang ni ada tak latihan ni? Tunjuk kat aku, ajar aku sikit. Cover balik. Tapi sekarang SPM dah tak boleh buat wakil sekolah kan? Dia tahun peperiksaan dia tak dibenarkan masuk tu kan? Ya, tak apalah. Zaman saya dulu masuk je. Okey je result. Masuk debat pidato lagi. Tak adalah debat pidato, saya masuk universiti. Kedua, hadir pada peluang-peluang yang ada. Ceramah-ceramah motivasi, dengar nasihat, dengar pandangan, cuba buat apa yang diajarkan. Yang ketiga, apply. Jangan dengar, masuk tengah kanan, keluar balik dekat tengah kanan tu. Dia tak sempat masuk dalam pun. Sini, keluar balik. Masuk tengah kanan, keluar tengah kiri. Tu okey tu, sempat tak masuk. Ni tak masuk langsung. Ya, dalam kepala tu mikir benda lain. Fokus, dengar, cuba buat. Ya, dalam bahasa orang Serdang sebut talk is cheap, dia kata. Tu dia kata. Dia kena buat. Kata Sunza, if you fail to plan, then you plan to fail. Kalau kita gagal merancang, kita merancang tu gagal. Tapi dia sebut juga, perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Apply. Seterusnya, mantapkan keupayaan kita. Subjek kita yang lemah, tanya guru, jangan segan. Segan, malu bertanya, bangang, tak ada sesat jalan, memang bangang teruslah. Tanya terus, cikgu saya tak tahu ni cikgu, tolong ajar saya cikgu. Biar kita jelas, biar cerah. Oh macam tu, ya Allah, kenapa saya tak nampak sebelum ni? Seterusnya, profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan belajar. Time main betul-betul. Time belajar betul-betul. Ni time belajar main. Time belajar main-main, usik sana usik sini, baling kertas. Lepas tu time main memang main pula tu. Tak pernah kita dengar time orang main orang belajar. Benar tak? Kita lepaskan bola dibawa oleh Safi Salim menendang ke tengah. Oh, ditanduk oleh Adi Zakwan pula melorongkan bola itu ke tengah. Oh, nampaknya Syarul dan Talha melambungkan bola itu ke tengah. Dibawa pula oleh Adi Zakwan sambil membawa buku matematik. Mana dengar tak? Tak pernah dia bawa buku matematik dengan main bola tu. Jangan bohong lah. Profesional. Waktu belajar betul-betul. Waktu main betul-betul. Saya dulu main juga, main takraw, main badminton, main bola, main. In fact saya main takraw sampai saya wakil state. Saya dekat Melaka dulu, tiap-tiap open saya masuk, macam-macam tim saya main, sampailah lutut saya injet. Lepas lutut saya injet tu, saya masuk debat dengan pidato tu. Dah boring bercakap je pula kan. Alhamdulillah, profesional. Seterusnya, kita berazam, beriltizam untuk capai keputusan yang terbaik, bersungguh-sungguh. You all imagine lah, diumumkan keputusan SPM dengan ini daripada 150 orang calon, 150 berapa? 260 orang calon yang mengambil peperiksaan SPM di SMKC Serdang. 300 dapat semua A. Pecahan tak wajar.
Menteri Pelajaran datang naik atas pentas ni buat pengumuman sebab sekolah ni yang terbaik. Boleh tak? Alah. Boleh ke? Boleh ke? Makin slow boleh ke? Boleh ke? Boleh ke tidak? Macam tu lah. Result kita biar bagus. Masih ada masa. Siapa cakap? Masih ada masa. Siapa cakap? Dah lambat dah weh. Kau dah lambat. Sipu tu. Boleh. Masih ada masa. Tu sebab kita buat ni penetapan target. Sebab dah tahu ada target kita nak kena capai. Belajar jangan. Tiba-tiba keluar. Bayangan dapat result peksa. Ya Allahu Akbar. Orang lelaki. Orang lelaki biasanya dia kedekut perasaan. Kena dapat result pun. Oh. Itu je lah. Itu je lah paling hebat. Tak apa dah tu. Kau tolong tengok apa semua A ni. Tu budak lelaki. Budak perempuan lain. Dia memang kaya dengan emosi kan. Mesti nak peluk kan. Tanya budak lelaki, apa perasaan adik dapat semua A? Alhamdulillah, ini merupakan hasil usaha keterusan. Waktu kawan dekat tepi tu tak pernah nampak kamera. Dan begitu juga ayah saya banyak bagi galakan dekat saya. Dan begitu juga cikgu. Oh, cikgu tu cikgu saya, cikgu banyak bagi galakan dan motivasi lah. Tu budak lelaki. Budak perempuan dia tak boleh nak cakap, dia emosi. Apa perasaan adik dapat semua A? Happy lah. Tak sangka. Mak. Dia tak apa dah. Iya, cuba tak percaya, cuba balik. Cuba tengok dekat ayah. Ayah, alhamdulillah ayah dapat semua A ayah. Ayah macam mana? Macam mana? Bagus. Semua A ni ah. Iya. Tahu ayah tu bukan ayah buta. Okey tu. Bukan ayah tak tahu. Allah lah. Cuba mak kita. Excited mak kita. Mak dapat semua A, mak ya ke? Ya Allah Akbar. Ya Allah, nak share dengan grup mana ni ya Allah. Siapa nak share dengan grup? Alhamdulillah. Tak disangka-sangka anak saya dapat result seperti ini. Terima kasih kepada semua ahli grup ni yang mendoakan. Ada satu komen dah masuk tau. Gue delete. Sebab kaya dengan emosi. Seronok tak? Seronok. Imagine kita berjaya. Tapi bayangkan, pernah berlaku dekat satu sekolah, semua orang dapat semua A, dapat kelulusan 100%, bukan 100%, 99.9%, ada seorang fail. Bayangkan kalau kita jadi seorang yang merosakkan result sekolah tu. Sekolah harmoni. Nak jadi macam tu, pastikan jangan kita jadi penyebab kepada jatuhnya graf sekolah kita. Belajar rajin-rajin, buat yang terbaik sebab masih ada masa. Kalau esok pagi SPM, yes, saya kata hantarlah, tawakal aja lah, manggil sampai kita doa sembahyang hajat, mudah-mudahan. Sekarang masih ada masa. Kau tahu tak, kau orang ni bertuah. Doa kami mak ayah ni zaman cikgu-cikgu, zaman Cik Nur Muhammad, zaman Cikgu Zalina, Cikgu Haslina dulu, zaman cikgu-cikgu kat belakang tu, zaman kami dulu, kami minta tak makbul. Kami minta SPM tangguh, tak dapat. Zaman you all baru lulus, Allah makbulkan SPM tangguh. Tiba-tiba ngada, tolonglah jangan tangguh lagi SPM ni, kami pening. Nyampah aku. Sekarang ada masa. Walaupun sebulan, percaya cakap saya dulu memerlukan 3 bulan, insya-Allah saya boleh sukses dalam result saya. So you all ada masa lebih banyak daripada itu. Susun strategi daripada sekarang. Bukan tak boleh main lah, ada masa. Bukan tak boleh tengok TV, tengoklah bisik-bisik gelora. Melur untuk Firdaus, dendam seorang isteri. Apa kejadah dendam seorang isteri sampai episod ke-77? Apa yang teruk sangat drama tu? Saya tak tengok, saya tahu tajuk je. Suamiku seorang pendosa. Allah. Ada masa, tapi takkan sampai kau tak boleh belajar langsung. Tolong belajar. Boleh tak? Boleh. Saya dah tunjuk realiti pada you all. You all kena belajar. Kalau tak, yang rugi bukan orang lain, yang nangis bukan orang lain,
you all sendiri. Dan satu lagi, tolong bahagiakan mak ayah kita dengan rizak kita yang bagus, barulah you all boleh hidup bahagia. You ingat mak bising ni sepanjang hidup? Tak ada. Bangun, kau apa dah? Bangun. Sekolah. Bangun, la ilaha illallah. Setiap pagi. Ya Allah, bila lah aku nak keluar dari rumah ni? Yang paling kita tension, kita dah bangun tapi disuruh bangun lagi. Tension tak? Kita dah bangun, dah duduk kat katil tu. Bangun lu, dah bangun lah. Kan? Faham. Tapi nanti besok bila kau nak masuk universiti, kau rindukan kata-kata tu. Kau dah dengar dah dekat tenenenet. Kau dengar bunyi jam je. Tring. Ataupun dengarkanlah. Kan? Ya. Dan begitu juga seterusnya, organize, susun atur strategi untuk berjaya. Dan yang terakhir sekali, letakkan niat yang baik. Niat nak berjaya, niat nak bahagiakan mak ayah, niat nak happykan cikgu-cikgu, niat nak gembirakan keputusan sekolah ni nak capai yang terbaik. Itu je. Ada semua ni, insya-Allah you all boleh berjaya. Boleh berjaya. Jangan niat, aku nak habis sekolah ni cukup, aku dah tak nak fikir apa dah. Jangan musnahkan masa depan kita macam tu aja. Kita masih ada masa. Mak ayah semua cakap, jangan jadi macam ayah, jangan jadi macam mak. Kalau ayah ada peluang nak belajar, ayah pun nak sambung belajar lagi. Tapi ayah dah sibuk, ayah dah terlampau banyak komitmen kerja. Ayah pesan dekat kita, capai keputusan yang terbaik. Semua orang boleh berjaya. Semua orang boleh berjaya. Tapi terpulang pada diri kita sendiri untuk mencorakkan kejayaan itu. Dalam satu pepatah Arab ada menyebut manjadda wajana. Siapa yang berusaha pasti berjaya. So kena usahalah. Tak boleh nak tunggu kejayaan datang bergolek. Kita kena usahakan. Okey? Faham? Ilmu pengetahuan ni penting adik-adik. Sebab kata orang, kain songket benang sutera, lilit sebelit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Dengar nasihat guru. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Biar terputus nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Maknanya nasihat cikgu tolong dengar, tolong ambil berat. Dan begitu juga saya ingat satu pantun. Pantun ni cikgu-cikgu biasa dengar ni, mak ayah pun biasa dengar. Berburu ke padang data, dapat rusa berbalang kaki. Mana ada orang berburu ke padang data? Mana ada? Berburu ke padang data. Ada orang berburu kat padang? Tak ada. Takkan kau buta tak nampak apa binatang ada atas tu? Padang data tak ada binatang. Tapi berburu kat sana, dia kata dapat rusa berbelang kaki, nak menyedapkan hati. Rusa tak berbelang kaki, itu belalang. Nak menyedapkan hati, jadilah dapat belalang ni, rusa lah ni. Tak, itu belalang. Maksud pantun tu, kalau berguru ke palang ajar, kalau tak betul-betul menuntut ilmu, ibarat bunga kembang tak jadi. Hidup kita tak sempurna adik-adik. Nak belajar, belajar betul-betul. Tolong hormat guru, jaga hati mak ayah kita. Mak ayah hampir setiap hari doakan kejayaan kita. Jadi nak berjaya atau tidaknya terserahlah pada adik-adik untuk membuat keputusannya. Keputusan berada di tangan anda sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa-rasa cukuplah setakat itu. Saya sekadar memberikan satu tonik, mungkin inisiatif semangat. Tapi percaya cakap saya, adik-adik kalau balik nanti naik kereta, balik sekolah, naik van sekolah ke naik kereta, cuba lalu dekat kawasan perumahan yang baru tu. Rumah untuk dijual hanya 1.5 juta, hanya 500,000, 800,000, semua duit. Kereta HRV yang baru launch hari Sabtu baru ni, 160,000, 170,000, hybrid 180,000. Berapa sebulan tu? 1,000 lebih sebulan. Betul lah duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya nak pakai duit ni. Koncing pun bayar, nak bayar sekarang. Jadi belajar rajin-rajin. Saya bukan suruh kerja dunia ni, tak, tapi suruh belajar rajin-rajin untuk masa depan.
biar kita boleh bahagiakan mak ayah kita. Mak, jom mak kita pergi berjalan. Ayat tu datang daripada seorang anak yang berjaya. Ayah, mak, jom kita pergi umrah nak bulan ni, jom kita pergi. Zah, bawa. Bukan saya nak cakap saya bagus sangat. InsyaAllah bulan 12 ni saya akan bawa 35 orang ahli keluarga saya, percuma saya belanja dia. Bukan nak begitu, sebab semuanya dengan ilmu. Adik-adik kena belajar, percaya. Saya ni cakap kan, mujurlah aku dulu belajar ni, ya Allah. Bila saya fikir balik kan, kalau aku tak belajar ni aku jadi apa hari ni katnya. Kalau aku terus-terus lawan cikgu dulu, apa jadi kat aku katnya. Kalau aku terus ikut perangai kawan-kawan aku tu melepak-lepak buat tak reti, lawan tak nak dengar cakap mak ayah aku nak jadi apa katnya. Itu yang selalu saya cakap pada diri saya. Itu sebab bukan saja-saja bila orang banyak panggil saya ceramah motivasi ni, satu saya nak share, tolong jaga orang keliling yang sayang kat kita. Mak ayah kita dulu tak dapat apa yang kita dapat hari ni. Nak tab, nak phone, nak buat online, nak laptop, semua bagi. Sebab apa? Sebab nak you all berjaya. Tapi you all ambil, ubah, main game, buat itu, buat ini, buat benda lain selain daripada belajar. Itu yang kadang-kadang mengecewakan. Jangan salah guna amanah yang dah diberikan. Belajar rajin-rajin, mudah-mudahan kita semua berjaya untuk mencapai cita-cita yang kita hasratkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir jadikanlah intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik SMKC Serdang menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada hari ini.